ialah untuk membantu ibu bapa. Kita nak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritual. First Move Child Care Center ini, first move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, sadaqallahul azim. Para penonton yang hormat sekalian, kita dapat bersiaran lagi tuan-tuan hari yang ke-139. Ustazah, kita malam ni malam yang 139. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan support daripada asatizah, daripada ilmuwan, agamawan, dari profesional yang dan orang biasa juga yang saya undang menjadi tetamu-tetamu saya yang biasanya ada 3 orang, biasanya ada 2 orang, malam ni 2 orang, kadang-kadang 3 orang, maksud saya moderator 4 orang. Jadi kita bersiaran sekurang-kurangnya pagi 139 hari ini tuan-tuan dan puan, pagi pukul 7 dan malam pukul 9 suku malam insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, yang mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesihatan, kemampuan, istiqamah untuk kita terus mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah di antara peluang dan ruang yang kita gunakan dengan internet, teknologi terkini, komunikasi ini, tuan-tuan dan puan, boleh didengar, boleh diikuti oleh anak-anak kita satu dunia, di mana juga mereka berada, di Amerika, di Eropah, di Australia, New Zealand, di Jepun, di China. Tuan-tuan, mereka boleh mengikuti program kita secara real time, tuan-tuan, real time. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah malam ni kita nak bincang satu tajuk, iaitu faktor yang mengganggu-gugat keharmonian rumah tangga. Kita cerita rumah tangga ni bukan keluarga tu besar tuan-tuan, tapi kita nak cerita rumah tangga. Bila rumah tangga ni biasanya tumpuan kepada suami dan isteri, sama ada rumah tangga di bawah 5 tahun umurnya, rumah tangga di antara 6 tahun sampai 10 tahun, rumah tangga di antara 11 tahun sampai 15 tahun dan seterusnya. Kalau kita ambil jarak tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun begitu. Tapi apapun para penonton yang hormat sekalian, saya nak memulakan dengan menyebutkan kadar perceraian yang agak tinggi. Kalau Selangor, wilayah persekutuan ini dikatakan antara yang tertinggi dalam dunia. Maknanya kadar perceraian purata 33 kes satu hari. 33 kes satu hari. Perceraian tuan-tuan dan puan. Yang dihalal, benda yang dihalalkan boleh menggegar arasy Allah, yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah talak atau perceraian. Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan, kita nak cerita tentang keharmonian rumah tangga, apa yang menggugat-gugatnya, faktor dalamannya, faktor luaran dan sebagainya. Saya nak minta, oleh kerana ini rumah tangga ni biasa-biasanya lah rumah tangga ni tuan-tuan dan puan, dia punya kata orang, dia punya Perdana Menteri rumah tangga, suami isteri hubungan ni biasanya isteri lah. Jadi kita nak minta Ustazah, saya perkenalkan tuan-tuan dan puan. Yang pertama Ustazah Muzaiyanah, minta maaf, Ustazah Muzaiyanah Abdullah, tuan-tuan, seorang penceramah bebas yang bergerak daripada masjid ke masjid, surau ke surau. Di samping tuan-tuan menerbitkan beberapa buku yang dikarang oleh beliau dan juga menyebarkan dakwah Islamiah ni tuan-tuan di seluruh negara barangkali. Yang saya tahu, saya dapat nama beliau menyumbang di Kedah di sana tuan-tuan dalam program-program yang diadakan di sana. Dan yang kedua ialah Profesor Dr. Yusuf Muhammad, seorang ilmuwan, seorang agamawan tuan-tuan, pensyarah daripada Universiti Islam Antarabangsa, juga penulis. Malam ini kita dengar sedikit, mungkin dalam setengah minit begitu, untuk mereka menerangkan kepada kita buku yang terakhir yang beliau hasilkan, yang dalam sekarang ni tuan-tuan dan puan insya-Allah akan dilancarkan dalam beberapa hari saja lagi insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang sekalian, saya mempersilakan Ustazah Muzaiyanah. Betul saya sebut tu Ustazah Betul. Ustazah Muzaiyanah Abdullah untuk memulakan, memberikan mukadimah dalam masa 5-6 minit begitulah, 4-5 minit untuk memberikan mukadimah. Dengan mukadimah itulah kita teruskan perjalanan kepada program ini insya-Allah. Sila Ustazah.
Baik, terima kasih Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Datuk yang mulia Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Subhanallah. Saya kira minta maaf Datuk, saya pandang sebagai ayahanda saya sendiri. Kerananya daripada pentas saya bersekolah dulu, inilah antara idola saya, subhanallah. Saya terkejut dalam perjalanan balik daripada Kedah mendapat jemputan ini, sangat teruja walaupun saya rasa saya sangat-sangat tak layak. Tapi kerana saya ingin bukan untuk mengajar tapi untuk belajar bersama dengan Datuk, juga insya-Allah bersama dengan ayahanda Dr. Yusuf Muhammad. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kita bersama-sama untuk menyampaikan kepada ummah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi tajuk faktor yang menggugat keharmonian rumah tangga. Kan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dilindungi semua rumah tangga orang-orang Islam daripada keharmonian yang tergugat. Nauzubillah min zalik. Kerana kita mahukan keharmonian tersebut, maka kita usaha sungguh-sungguh. Datuk tadi memulakan dengan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Perintah daripada Allah kepada orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan seluruh ahli keluargamu daripada api neraka. Azab neraka Allah yang menyala-nyala. Perintah ini khususnya untuk ketua keluarga. Jadi kita orang-orang perempuan yang mendampingi suami seharusnya memahami ayat ini. Pesanan Allah bila untuk lelaki juga untuk perempuan. Maka tidak dinamakan rumah tangga apabila dia hanya seorang-seorang suami ataupun isteri sahaja. Dinamakan rumah tangga, dia terdiri daripada keduanya, itulah suami dan isteri. Maka untuk mendapatkan keharmonian dalam rumah tangga, tak lain tak bukan, Masya Allah, ia bermula dengan kita. Marilah kita kembali ke jalan-jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, faktor utama yang biasanya menyebabkan rumah tangga itu hilang keharmonian, tergugat rumah tangga itu, tak lain tak bukan apabila kita tak ikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kata nak mencari jodoh ni bukan mana yang handsome dulu, bukan mana yang kaya dulu, tapi adalah kerana agamanya. Jadi bila kita pilih kerana agamanya, insya-Allah rumah tangga itu tiangnya akan benar-benar kukuh. Bukan seperti rapuhnya tiang, itu tanda dia orang yang benar-benar berpaut kepada makhluk Allah Ta'ala. Dia seperti bersandar di satu tiang yang sangat kukuh. InsyaAllah tidak akan runtuh sampai bila-bila. Jadi tidak ada rumah tangga yang tidak diuji. Datuk yang mulia jauh lebih arif, selalu mengajarkan kita tentang motivasi-motivasi yang indah untuk mencantikkan diri sendiri, rumah tangga, semuanya. Subhanallah. Ia bermula dengan agama. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Pasti sedangkan lidah lagi tergigit, pasti ada permasalahan. Namun insya-Allah apabila semua kita khususnya yang menonton hari ini punya azam dan cita-cita, betulkan niat kita nak menjadi suami yang terbaik, nak menjadi isteri yang terbaik, insya-Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa saja orang terjatuh, biasa sahaja kadang-kadang kita tengok Waze, Google Map, tersilap jalan, tersasar, tapi kita kembali. InsyaAllah bila kita faham di mana matlamat kita, yakni untuk masuk ke dalam syurga Allah bersama-sama, pasti insyaAllah kita tidak akan jatuh tergelincir masuk ke dalam gaung yang tidak kita inginkan. Itulah dia neraka Allah, na'udzubillah. Semoga boleh dianggap sebagai mukadimah, Datuk. Saya minta maaf banyak-banyak. Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih Ustazah. Ustazah cantik, tuan-tuan, cantik. Biasa saya sebutkan short, sweet and short. Short and sweet, tuan-tuan. Maknanya
pendek tetapi merangkumi seluruh framework ataupun gagasan ataupun rangka yang nak dibincangkan selama lebih kurang 1 jam dalam pertemuan kita ini. Apa yang disebutkan tadi, tuan-tuan dan puan, apa pun Ustazah, malam ini ialah malam yang ke-139 kita ke udara, Ustazah. Belum ada lagi dalam mana-mana sesi apa-apa tajuk pun yang tidak menyentuh bahawa paksinya, pokoknya, akar tunjangnya, tiang serinya mestilah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini confirm lagi. Ustazah Muzayyanah memulakan tadi, nak tengok rumah tangga itu aman, damai, kokoh, padu, maka kepaduan itu tuan-tuan diikat oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, tuan-tuan. Jadi kepada para penonton yang mati sekalian, kalau rumah kita tu nampaknya belum lagi berpaksikan kepada agama Allah, malam ini juga kita ambil keputusan, malam ini bincang dengan isteri, bincang dengan suami. Malam ini juga tuan-tuan puan. Sebab kalau tergelincir besok akan tergelincir minggu depan, tergelincir tahun depan, dan tergelincir sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya nak pergi kepada kawan saya, tuan-tuan. Ni kawan saya dekat dah 30 tahun ni, Ustazah. Saya kawan dengan Dr. Yusof ni dekat 30 tahun dah. Jadi alhamdulillah, seorang konsultan, seorang penulis, seorang pensyarah, seorang educator, seorang educationist, seorang pentarbiah, seorang pendidik, seorang murabbi, tuan-tuan dan Profesor Dr. Yusof. Profesor, kalau kita tadi yang sudah mukadimah yang begitu cantik ini, saya nak perkukuhkan lagi, Doktor. Perkukuhkan lagi. Kenapa mesti agama itu menjadi paksi, tiang seri, mesti menjadi tapak utamanya? Di mana-mana pun disebut, tuan-tuan. Kalau itu tak ada, tunggulah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tunggu, kata Allah, hingga aku mendatangkan balasan aku kepada mereka, dan mereka yang mengenepikan agama dalam hidup, sama ada di peringkat keluarga, peringkat rumah tangga, kumpulan ini dimasukkan dalam kumpulan fasik. Sila, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang dihormati sahabat karib saya, Datuk Dr. Hassan Ali, yang telah banyak kali katanya tadi 139 hari dah bersiaran langsung di udara. Demikian juga tetamu undangan kita pada malam ini yang dihormati Ustazah Muzayyanah. Nama pun cantik, Ustazah. Muzayyanah ini dapat perkataan zina, perhiasan. Seterusnya sidang penonton yang mengikuti siaran langsung Facebook dan Dr. Hassan Ali pada malam ini. Tajuk yang kita bicarakan pada malam ini ialah tentang faktor luar yang menyebabkan sedikit kegoncangan rumah tangga, terutama dalam suasana sekarang ni lah. Apapun, Datuk dan juga Ustazah, kita kena merujuk kepada prinsip perkahwinan ni. Kahwin ni bukan kerana nak seronok-seronok, kahwin ni bukan trial and error, tapi kahwin ni atas dasar agama, ikhlas niat untuk mencari mardatillah. Itu paling penting. Sebab itu bila nak kahwin, Allah Ta'ala menyebut dalam suatu Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dijadikan bagi kamu, wahai para suami, isteri. Apa tujuannya? Yang pertama, supaya dengan perkahwinan ini kamu dapat mendapat sakinah, ketenangan. Orang kahwin hidupnya lebih tenang daripada hidup membujang. Balik habis kerja nak balik rumah sebab ada teman, rakan, serumah yang boleh diajak berbual, mengisi kesunyian hidup membujang. Yang kedua, prinsip ini disebut Quran mawaddah rahmah. Mawaddah ini kasih sayang.
rahmah ini belas kasihan. Dia kena ada unsur tu, kasih satu dan dipupuk. Walau bagaimanapun setakat kasih saja kadang-kadang kasihnya pudar. Jadi dia kena juga rasa belas kasihan, terutama suami merasa belas kasihan kepada isteri, termasuklah juga anak-anak. Itu prinsip yang kena jelas, terutama kepada pasangan-pasangan muda sekarang yang kadang-kadang kahwin hanya mengikut nafsu, kahwin kerana orang tanya kenapa tak kahwin. Tapi kahwin bukan atas dasar memikirkan sudah sampai masa dia kahwin. Saya sangat tertarik yang Ustazah sebut tadi itu soal agama. Ini paksi. Dia punya pillar of marriage ini agama. Ini merujuk pada hadis yang masyhur yang banyak dibicarakan oleh para asatizah. Tungkahul mar'atu li arba'in. Li jamaliha, li maliha, li nasabiha, walidiniha, fazfar bizatid din taribat yadaka. Nabi menyebut, ialah bila kita nak kahwin ni, sama ada lelaki nak pilih perempuan ataupun perempuan nak pilih lelaki, dia ada banyak faktor cirinya. Yang Nabi kata yang pertama, li jamaliha, kerana kecantikan. Semua orang nak cantik. Yang itu suami nak pilih isteri yang cantik, isteri nak pilih suami yang handsome, tampan. Yang Datuk kita lah. Kan? Tapi kena ingat, nilai cantik dan tampan ini sebenarnya subjektif. Kadang-kadang kita kata, orang hitam tu tak cantik. Tapi pada setengah orang, hitam tu cantik. Cantik, manis, menawan, hitam manis. Dengan izin lah, saya ingat tu. For the first time bila saya sampai di England, masa belajar dululah, bila buat Masters PhD kan, ada course mate saya sebut. Kata, where you from? I'm from Malaysia. Oh, Malaysia. Really, I just finished my vacation and I enjoyed. See, my vacation there, I enjoyed my suntan skin. Saya mula tak faham sangat apa suntan itu. Rupanya pada orang putih, kulit hitam dia bakar tu, hitam itu cantik pada orang putih. Kita kata, orang yang cantiknya, kulitnya putih melepak kemerah-merahan, bukan? Tapi nilai ini berbeza. Macam juga di Afrika selalu disebutlah. Orang yang cantik itu ialah orang yang dia punya telinganya labuh, lehernya rejik panjang. Sebab itu di Afrika daripada kecil lagi dia dah taruh dah ring-ring ni apa dia punya macam apa di leher ni lah supaya lagi panjang. Orang Cina cantik apa? Nilai kaki kecil. Jadi cantik berbeza. Dah kena ingat, cantik, tampan, dia akan hilang sampai masanya. Saya tu teringat masa zaman-zaman kita muda dulu, lagu Allahyarhamah Rafi'ah buat. Nasi lemak, buah bidara, sayang selasih hamba lurutkan. Buang emak, buang saudara kerana kasih hamba turutkan. Janganlah kau persiakan bila telah luput kejelitaanku. Hakikatnya Ustazah Datuk, Pak Ima kita lelaki perempuan sampai masa kita di mamah usia kita akan hilang kecantikan. Tapi yang kekal akhlak dan budi bahasa. Yang kedua Datuk, ialah lima liha, harta. Kadang-kadang kalau kahwin kerana harta boleh datang dan pergi. Masa kahwin kaya, tapi kadang-kadang boleh jatuh bankrupt. Waliyazubillah, mudah-mudahan tidak. Macam zaman COVID ni, berapa ramai orang usahawan yang berjaya tiba-tiba diuji oleh Allah dengan ujian COVID yang melanda bukan sahaja Malaysia, seluruh dunia. Saya ingat, tadi pun saya sebut Datuk di masjid, tazkirah saya di masjid Ibnu Mas'ud. PM Tazimah dengan yang saya sebut, bila kita PKP ni, negara kehilangan 2 bilion sumber satu hari. Bahawa banyak orang yang jatuh miskin. Jadi kalau pilih harta boleh ada, harta boleh hilang. Tapi kalau pilih agama, insya-Allah kita boleh cari harta. Yang ketiganya, keturunan.
pilih yang baik-baik. Tapi yang keempat ini yang paling penting yang Ustazah sebut tadi. Lidiniha, pilih orang yang beragama. Sebab kalau tengok tadi nak tengok keturunan macam mana, tengok keluarga bakal suami atau isteri kita. Daripada keluarga yang baik-baik, ditarbiyahkan dengan agama yang baik. Uji dulu boleh jadi imam, tak ada imam. Yang bakal suami ini tengok isteri ada unsur-unsur agama ataupun tidak. Dan Nabi kata, kalau orang yang ada pegangan agama, Nabi kata taribat yadaka, nescaya nanti akan selamat kedua tanganmu. Tambah-tambah yang kita bimbang sekarang ni, yang Datuk sebut pada awal tadi mukaddimah, kadar perceraian di Malaysia, khususnya di Kuala Lumpur dan juga di Selangor, hidup di bandar kosmopolitan dengan macam-macam tekanan yang ada ni. Tekanan kerja, tekanan suasana, kalau tidak bertunjangkan agama, dan itulah yang terjadi sekarang, banyaknya berlaku perceraian. Kemudian satu lagi Datuk saya nak tambah, cerai ini duduk di tangan suami. Orang perempuan dia kalau tak puas hati dia boleh tuntut pasal, tapi talak ni tangan suami. Cerai ini Nabi sebut dalam satu hadis sahih, abghadul halalu ilallah at-talaq. Perkara halal di sisi Allah, tetapi yang Allah paling benci ialah perceraian. Kecualilah kalau rumah tangga dah tak boleh diselamatkan. Setelah islah disebutkan fama'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yakuna islaha. Kalau dua orang dah tak boleh dah cari penyelesaian, lantik hakam daripada pihak suami, lantik hakam daripada pihak isteri, coba islahkan. Mana sepatah kata Ustazah tadilah, kadang-kadang kita pun terlajak, terbabas jalan. Kalau silap-silap itu, kita pulihkan balik. Kemudian kalau boleh, kita seboleh mungkin, terutama pesanan kamilah Datuk, kita ni orang lama ni, kepada anak-anak sekarang ni, elakkan, jangan sekali-kali terlepas cakap, terutama pada sang suami, terlepas kata. Bukan setakat kata sekarang ni, kalau tengok agama, pejabat agama, kata kalau ceraikan isteri melalui WhatsApp pun itu boleh diterima. Gugur talak. Waliyahzubillah. Mudah-mudahan kita dapat mengurangkan kadar perceraian seperti mana yang berlaku sekarang. InsyaAllah. Alhamdulillah. Bagus tuan-tuan dan puan ya. Maknanya Dr. Yusof sudah memberikan kepada 4 kriteria, dan kriteria yang terakhir ialah lidiniha, maknanya agamanya, tuan-tuan, agamanya. Itulah juga yang disebut oleh Ustazah Muzayyanah tadi, tuan-tuan dan puan ya. Ustazah, kita nak pergi kepada tajuk ni ya, faktor-faktor yang boleh menggugat keharmonian rumah tangga ya. Agaknya dalam banyak-banyak faktor ni untuk kita bincang terus ni Ustazah ya. Dalam pengalaman Ustazah, dalam bacaan Ustazah, dalam penulisan Ustazah, dalam kuliah-kuliah Ustazah, dalam penglibatan Ustazah, dalam berbagai-bagai sesi untuk membawakan Islam kepada kehidupan masyarakat ini. Dari segi tajuk pada malam ni, apa kalau misalnya kita nak bincang, yang pertama sekali, apa faktornya yang boleh mengganggu-gugat keharmonian rumah tangga? Sila Ustazah. Baik, terima kasih Datuk. Mohon laluan daripada Dr. Yusof. Subhanallah. Terima kasih bila sebutkan tentang faktor apa. Masya Allah, saya ni sebenarnya pangkat anak-anak, orang muda. Tapinya kerap dihantar ke dalam masyarakat, datang, orang kata tumpang menangis di bahu Datuk. Masya Allah, khususnya kaum muslimat lah, orang-orang perempuan. Jadi bila kita bawa bincang, Masya Allah, kebanyakannya tak lari daripada yang nombor 1 tadi sebutkan dah tentang agama untuk faktor dalaman. Yang kedua, bila kita sebutkan adalah pandangan mata kita ni yang lebih kepada keduniaan, harta. Yakni bermula dengan tekanan bebanan kerja. Orang lelaki cara memberi nafkah kepada isteri, insya-Allah semua kita, orang yang lahir daripada bidang agama ataupun tidak, secara asasnya semua tahu
Orang lelaki wajib, yakni suami, memberi nafkah kepada isterinya. Jadi untuk mendapatkan nafkah, rezeki yang halal itu melalui pekerjaan. Okey, bila sudah bekerja, budaya sekarang orang perempuan banyak yang belajar tinggi, rugilah belajar tinggi-tinggi tapi tak pergi pun bekerja sebagainya. Apa salahnya untuk membantu ekonomi rumah tangga ini semakin baik, minta izin untuk bekerja. Alhamdulillah perbincangan ini diizinkan oleh suami sebagainya. Tapi Masya Allah bila sudah bekerja, sifat manusia tak pernah merasa cukup. Sedangkan kata Saidina Ali, apakah itu taqwa? Merasa puas dengan yang sedikit. Masya Allah. Bila kita mempunyai rasa taqwa seperti tafsiran Saidina Ali, kita sebutkan merasa puas dengan yang sedikit. Maka insya Allah kita akan bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita punya suami, bersyukur Alhamdulillah. Sebab ada ramai orang berdoa minta suami, tak diberikan suami pun oleh Allah. Ada orang yang sudah bersuami, minta zuriat tapi tak diberikan zuriat pun oleh Allah. Jadi kalau kita mempunyai rumah tangga, syukuri dulu. Bebanan kerja ni puncanya kadang-kadang kita tamak terlampau. Cukup dah rezeki. Dulu masa seorang-seorang Allah bagi rezeki untuk seorang. Tapi bila kita membina rumah tangga yang halal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita takkan mungkin berpasangan dengan pasangan itu tanpa izin Allah. Tanpa izin Allah. Maka jodoh itulah yang terbaik untuk kita sebenarnya, syukuri. Maka bila datang bebanan kerja, kembalikan juga kepada Allah. Jangan stres di tempat kerja tu kita bawa ke rumah. Biasanya balik ke rumah dengan marah-marah, suami pun kata tak tentu pasal, tiba-tiba marah. Rupanya stres kat tempat kerja tadi. Ini Datuk yang saya sebutkan bebanan kerja. Kemudian sikap. Sikap ni kadang-kadang Masya Allah bila ditanya suami, puan kenapa sebenarnya bengis, panas baran, kan? Ternyata manusia yang bernama perempuan ini jiwanya lembut, kan? Jadi dia ingin disayangi, dikasihi. Kalau lahir daripada keluarga yang tak biasa cakap dengan suara tinggi, dengar sikit-sikit marah, dia jadi memang terkejut dapat pasangan yang macam tu. Jadi kebanyakannya bermula dari sikap suami bengis dan panas baran. Tetapi di pihak isteri pula, suami selalu mengadu, keras kepala. Nak ikut cakap dia saja. Jadi ni sikap yang kita kata bila kita pergi jumpa kaunselor, kita tanya pada ustaz-ustazah disebutkan, akhirnya kita tak boleh buat keputusan bila orang bertanya, awak bercerai sajalah dengan suami. Berdosa bagi kita. Jadi kita sebutkan, mari kita cari. Jangan duk cari salah suami apa saja. Salah kita ni. Sebagai isteri, tanggungjawab utama kita adalah hormat pada orang lelaki. Suami anugerah Allah tu hormat. Jadi orang lelaki ni insya-Allah dia akan menyayangi apabila kita hormat pada dia. Jadi hormat kita sebagai suami bukan menuhankan suami. Bila kita menuhankan suami, kita kata suamilah segala-galanya. Maka bila suami segala-galanya kita nampak sikit saja calar buruk pada suami, kita akan rasa kecewa yang amat sangat. Sedangkan tidak ada segala-galanya, tidak ada yang sempurna bagi seorang lelaki atau perempuan. Semuanya ada kebaikan, ada kekurangan. Yang maha baik hanya Allah. Jadi kalau direzekikan suami yang panas baran tadi, kepada siapa? Allah yang maha latif. Minta Allah lembutkan hati, kan? Sambil kita berusaha, apa cara, waktu mana dia marah. Jadi kita cari supaya tidak retak menanti belah. Tidak terus bercerai. Na'udzubillah min zalik. Kadang-kadang hanya dengan sikap demikian. Saya bila orang muda-muda Datuk minta pandangan, saya kata suami yang panas baran begitu tu lahir daripada rahim siapa? Minta maaf tanya. Benih siapa? Benih pak mentua saya, Ustazah. Jadi biasanya anak yang begitu lahir daripada bapa yang begitu. Cuba pernah tak sembang dengan mak mentua? Macam mana mak mentua boleh sambut wedding anniversary yang ke-40, 50, Masya Allah. Pernah tak tanya? Tanya juga Ustazah, mak mentua saya kata sabar je lah, dah laki kita. Datuk. Kemudian kalau suami jadi api, takkan kau nak jadi api sekali. Kau jadi air lah masa tu. Jadi macam mana mak mentua kita boleh bertahan dengan pak mertua kita? Akhirnya turun sikap itu kepada suami kita. Belajarlah daripada orang tua-tua ni. Sebab tu saya kata bila kita bersembang dengan orang tua, subhanallah, apatah lagi macam datuk, doktor yang saya muliakan, Masya Allah, kita takkan rugi. Kerana kita dapat parti santan tu. Kita belum tua tapi kita telah beramal seperti orang tua. Nak mengelakkan tu faktor yang boleh menggugat keharmonian rumah tangga. Kemudian kesihatan. Jagalah kita ni akan kesihatan. Sebab dalam Islam sendiri kalau contoh datang satu penyakit yang menyebabkan kita tak boleh duduk sebelah dia. Ada na'udzubillah yang Allah uji sampai mendatangkan bau begitu dahsyat.
penyakit-penyakit yang sampai kita tak boleh melakukan hubungan kelamin. Yang ni bukan terpaksa kita meneruskan hubungan rumah tangga. Sebab dibolehkan di dalam Islam. Islam tidak pernah zalim kepada kita. Kita yang zalim pada diri sendiri. Allah suruh jaga kesihatan. Suruh kita jangan sampai kita contoh kita tak jaga makan dan sebagainya. Datuk, akhirnya kita tanya kenapa kita diberi ujian sebegini. Betul, sakit dari Allah, penyembuhnya juga Allah. Jadi sebab itu saya kata tadi, agama, tekanan kerja, jangan sampai bawa ke dalam rumah tangga sehingga mengganggu rumah tangga kita. Yang seterusnya sikap, isteri yang bersikap bagaimana keras kepala, tak hormat suami, suami yang bengis, panas baran. Dan satu saya terlupa dari segi sikap ni, tolong buang cemburu buta. Tak salah kita cemburu, tapi tiba-tiba bersangka-sangka. Kita baru terbaca satu mesej dalam WhatsApp, rupanya orang tersilap hantar. Hai sayang, tersilap hantar Datuk. Banyak berlaku macam ni. Saya dah malu dah nak minta maaf dengan suami saya, Ustazah. Rupa-rupanya saya tersilap, sangka-sangka saja. Patutlah zon ni dalam Quran dia tekan pada kita, semuanya penuh dengan keburukan. Bersangka-sangka. Kita belum cek lagi, belum tanya lagi, kita bersangka-sangka. Jadi itu faktor dalaman. Okay? Jadi semoga kita dapat buka minda kita. Ada tak berlaku perkara-perkara demikian dalam rumah tangga kita. Sebelum dia menjadi parah, ayuh kita rawat. Kan? Kita nak rawat ni mungkin kita tak kuat seorang-seorang. Jadi kita minta pandangan. Mungkin hari ini kita dapat satu mediumnya, medannya, itulah perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah semoga Allah bagi kita kekuatan. Jangan biarkan terus retak menanti belah tu. Minta sungguh-sungguh dengan Allah. Suami yang 20 tahun dulu diijab kabulkan, kitalah isterinya. Saat dia dinikahkan dengan kita, Masya Allah dia sudah bergelar petani. Dia sudah bergelar petani. Kerana Allah menyatakan wanita-wanitamu itu adalah satu ladang ataupun kebun. Minta maaf Datuk, saya masa sekolah dulu faham ayat ni. Balik asrama kawan-kawan sebilik, budak-budak perempuan. Kenapa kita dikatakan sebagai ladang dalam Quran? Kita rasa macam marah, tak faham. Rupanya hari ini Masya Allah. Kalau seorang lelaki memahami bahawa dia tu ibaratkan petani yang menanam benih, kalau terus lepas menanam tu tinggal, apa jadi pada tanaman? Maka menanam benih bukan hanya dengan menanam. Dibubuh baja, dibelai, tengok balik kerja, oh elok dah daunnya. Oh mana yang nak kena potong, mana yang nak kena siram. InsyaAllah akan menghasilkan benih itu tumbuh cantik, bahkan membuahkan sesuatu yang sangat cantik. Tapi kalau dia tanam, terus tinggal, takkan jadi apa. Na'udzubillah min zalik. Ini bahasa Quran yang Allah tamsilkan cukup indah. Tapi kita tak faham, kita marah saja. Kenapa dipanggil ladang? Hina sangat ke orang perempuan ni? Bukan. Kita merasa disayangi oleh Allah. Betapa Allah kata kita ibarat tanaman yang disayang, dipupuk, dibelai. Barulah insya-Allah bila suaminya baik, insya-Allah akan berpasangan dengan wanita yang baik. Tetapi kalau ditakdirkan suami saya tak baik-baik, jangan tunggu suami baik baru kamu nak jadi baik. Sebab apapun dia bermula dengan kita, insya-Allah keliling kita akan turut menjadi baik. Maka semakin harmonilah rumah tangga. Jadi faktor tadi tu tolong perhatikan. Ada ruang lagi saya sambung faktor luaran, Doktor. Datuk, tapi kalau tak ada... Sila. Baik, saya tengok faktor luarannya. Campur tangan keluarga secara berlebihan. Baru semalam saya dapat satu isu budak umur seorang wanita lah 23 tahun, 2 tahun lepas berkahwin dengan seorang lelaki yang hanya dikenali dalam tempoh 3 hari. 3 hari kenal, keluarga dia pun kata kenapa cepat sangat nak kahwin. Tapi dia ada satu penyakit yang orang lain tak tahu. Jadi sebab nak kahwin dalam 3 hari ni, dia berceritalah dengan suami dia, bakal suami dia yang saya ada penyakit sekian-sekian. Pendekkan cerita, duduk di kampung, baru keluarga suami tahu yang dia ni ada satu penyakit yang macam orang sawan. Tak sepatutnya lah engkau kahwin dengan orang perempuan yang macam ni. Jadi bercerai dalam tempoh 3 minggu saja. Kenal 3 hari, kahwin 3 minggu bercerai. Peristiwa dah 2 tahun. Kemarin jumpa saya di masjid, dia sebut dengan Ustazah, sekarang saya dah jumpa calon suami yang insya-Allah bukan 3 hari. Saya dah kenal dia lama, keluarga beliau pun kenal lama dan bakal suami ni tahu yang saya sakit. Perlu tak saya cerita kepada seluruh ahli keluarganya sebab saya dah fobia dah.
takut jadi macam perkahwinan yang dulu. Kamu nak hidup dengan suami itu. Jadi bila nak hidup dengan suami itu, yang faham apa kekurangan kita, kerana cinta, kerana Allah, kita akan terima kekurangan pasangan kita. Okay? Selagi mana tidak mudaratkan diri kita. Jadi kita tengok bagaimana campur tangan. Sebab kegagalan rumah tangga dia yang pertama, kakak dia jumpa dengan adik ni, kau ceraikan. Kalau tidak kau bukan adik-beradik aku lagi. Jadi suami saya tewas dengan kakaknya sebab diungkit-ungkit. Kau kahwin pun 12,000 kau pakai duit aku. Jadi macam tu Datuk. Jadi saya kata Masya Allah kesian. Kadang-kadang sebab mak mertua kan, suaminya tu anak mak. Jadi bila balik kampung saja tak nampak dah baik kepada menantu ni. Ni faktor luaran lah kalau kita sebutkan kita nak hidup dengan suami kita. Jadi wahai suami, wahai isteri, buruk macam mana pun orang mengata pasangan kita, dia adalah jodoh yang terbaik kita. Belajar untuk melindungi, belajar untuk sorok aibnya. Jangan kita yang membuka aib tersebut. Gaduh sikit cerita kat Facebook. Apa sikit mengadu dekat WhatsApp, cerita dekat kawan. Bahkan satu grup tu tahu perangai buruk suami kita. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kepada wanita saya sebut, Kak, macam mana orang boleh tahu? Sebab dia mengadu ni kadang Datuk, dia kata, saya kena fitnah teruk Ustazah. Macam mana orang boleh tahu cerita ni? Taklah, hari tu saya cerita dekat kawan dekat surau. Tapi saya dah cakap kat dia jangan cerita kat orang. Nanti dia kata saya tumpang kereta kawan pergi pasar tani, saya cerita kat dia. Saya cakap kat dia jangan cerita kat orang. Jadi salah siapa yang satu taman perumahan ni boleh tahu kisah rumah tangga akak ni? Mulut kita sendiri. Betul lah dalil orang Melayu tu, kerana mulut badan binasa. Jadi jangan peduli dengan faktor luaran, yakni campur tangan orang luar. Keluarga ke, jiran tetangga ke, sebab kita nak hidup dengan suami. Orang cerita buruk macam mana dengan suami, selesaikan dengan suami. Orang cerita buruk macam mana tentang isteri, selesaikan berdua dengan isteri. Orang boleh bagi pandangan, tapi yang buat keputusan adalah kita. Okay? Kemudian saya nak sebutkan juga masalah ekonomi. Ada banyak, okay, doktor sebutkan dah tadi, Masya Allah, zaman PKP berapa ramai orang jatuh miskin, kehilangan pekerjaan. Saya Datuk antara yang pekerjaan lah disebutkan, saya dan suami mengusahakan travel. Travel sekarang ni adalah mati sepanjang PKP. Jadi saya selalu mengusik suami saya, abang jangan marah ya, CEO bertukar kepada COD. Kan kenapa COD? Sebab Alhamdulillah Allah rezekikan PKP, idea kita mencurah-curah, tak pergi mana kita menulis buku, sempat print. Jadi suami tukang COD daripada hantar ke pos laju semua, suami tukang COD. Alhamdulillah. Jadi ustaz tak kisah ke hulu ke hilir macam ni. Tak apa, yang penting kita cari kerja yang halal. Tak cukup dengan buku, pergi cari pula jual keropok leko sebagainya. Tak jatuh martabat CEO tu, tak jatuh. Kerana apa? Kerana seorang suami nak beritahu kepada Allah yang Maha Tahu, tugas kita ni bawa balik rezeki yang halal. Tak perlu malu, sebab kita takkan jatuh dengan kita merendahkan diri kita. Tetapi Allah akan muliakan kita dengan banyak usaha yang kita buat. Mungkin usaha kecil yang kita buat ni hanya dapat hasilnya sikit. Tapi rahmat Allah yang mencurah tu akan membuatkan kita tersenyum, bangga, bahagia. Tak apa, hari ni Allah uji kita. Kita belajar untuk bangkit. InsyaAllah Allah akan gantikan dengan rezeki yang besar bila kita redha. Saling memujuk insyaAllah. Tapi kalau kita tidak memujuk, abang dah PKP 4 bulan ni tak datang hasil apa-apa, pergilah balik rumah abang. Ni tidak membantu sama sekali. Yang terakhir Datuk, padahal bagi saya faktor luaran yang sangat besar akhir zaman ini adalah yang kat hujung jari kita. Itulah dia handphone, Masya Allah. Inilah penyakit dalam rumah tangga akhir zaman ini, yang bila balik daripada tempat kerja, duduk tersandar, tak bantu pun isteri tengok anak-anak. Isteri pun kadang-kadang dah habis sembang dekat pejabat, sambung sembang melalui WhatsApp. Dalam rumah, kita diajar dalam solat, rukun qawli, fi'li, qalbi. Maknanya, kita berbuat akan solat itu. Ada perbuatannya, ada percakapannya. Qalbi ni hadir ke tidak? Bayangkan kalau kita buat segala rukun ini di luar solat. Maknanya, kita berada depan suami, tapi roh kita dihantar ke lain. Maknanya qalbi tak ada. Kita duduk depan suami, makan depan suami, tapi tangan chat dengan orang lain.
Bayangkan bagaimana bawa roh yang begini dalam rumah tangga. Sebenarnya ini penyakit yang sangat besar. Facebooknya, WhatsAppnya, apa sahajalah. Harap kita susun semula. Jangan jadikan ini sebagai perkara yang boleh meruntuhkan keharmonian rumah tangga kita. Semoga membantu. InsyaAllah. Terima kasih banyak, Datuk. Masya Allah. Para penonton, saya kata orang ghalib. Ada perkataan ghalib. Ghalib ni leka. Saya mendengar apa yang dibentangkan oleh Ustazah Muzayyanah. Tuan-tuan, apa yang disebut Muzayyanah tu daripada awal tadi sampai akhirnya, if only there is somebody to do the transcribe kan, catit, rasanya editingnya hanya minimum saja. Boleh jadi satu artikel, tuan-tuan dan puan. Macam mana, betul-betul saya kagum. Macam mana cara dia susun, macam mana cara dia menyusunnya dengan memberikan example. Macam mana tuan-tuan, dia lepas itu, dia pergi ke satu, daripada pedalaman kepada luaran pecah pula, 1, 2, 3. Dalaman tadi tuan-tuan pecah, 1, 2, 3, 4. Ini namanya itemization, which is very important in anything. Either sama ada oral, sama ada verbal, ataupun penulisan. Ini sangat-sangat penting. Inilah bila kita ada satu framework dalam kepala, tuan-tuan dan puan. Cantik. Inilah the systematization. Inilah the systemic dalam kita memberikan hujah-hujah seperti ini, tuan-tuan dan puan. Bagus. Sangat-sangat bagus. Saya seronok lah. Saya seronok. Ustazah yang menyebutkan nama Ustazah kepada saya, ada seorang cikgu, saya pun tak pernah jumpa lagi. Nama dia Farah. Cikgu Farah. Cikgu Farah lah. Hari ni. Cikgu Farah lah yang memperkenalkan Ustazah kepada saya kan ya. Jadi malam ni tuan-tuan kita raikan Ustazah. Masya-Allah, masya-Allah. Saya rasa seronoklah tuan-tuan dan puan Ustazah kata tadi berapa kali dia kata dia macam anak kita bapak-bapak. Tapi tuan-tuan dari segi ilmunya dan pengalamannya, dia mak saya lah tuan-tuan. Saya anak dia agak tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, saya pun tak nak lah kata orang memberikan praising begitu sampai tinggi begitu. Nanti kita pun tak tahu di mana nak letak diri kita kan. Tapi kita sebelum kita berehat sebentar, saya nak pergi kepada yang berbahagia Profesor Dr. Yusof. Doktor, ini soal-soal bekerja ni. Saya nak soal bekerja. Tadi katakan antara faktor yang boleh menggugat rumah tangga ialah suami bekerja dan wanita bekerja, isteri bekerja. Now, sampai sekarang ni Ustazah, nilai kepada wanita antara suri rumah, purely suri rumah dengan career women, career wife, dia lain tuan-tuan dan puan. Semua nak mengatakan career, bahawa isteri yang berpekerjaan itu, isteri yang ada kerjaya itu, biasanya status dalam masyarakat agaknya lebih tinggi daripada housewife. Tuan-tuan tengok kalau ada majlis-majlis kan ya, housewife dengan housewife. Career ladies berkaitan dengan career ladies. Dia gelak ketawa cerita pejabat dia, kat sini gelak ketawa cerita anak-anak didik dia. Itu bezanya tuan-tuan dan puan. Jadi dalam suasana macam ini, doktor ya, macam mana? Saya dah persoalkan begini, ada di antara, oleh kerana status simbol itu begitu, ada di antara isteri itu yang tak patut bekerja sebab gaji dia bekerja tu sekitar dalam RM1,800. Tambang menambang dengan tol, dengan minyak dan sebagainya, hampir-hampir menyamai pendapatan bulanannya. Dan sebenarnya tuan-tuan, apa yang ditinggalkan di rumah anaknya, apa yang ditinggalkannya ialah tanggungjawab mendidik, apa yang ditinggalkannya tanggungjawab memasak, apa yang ditinggalkannya tanggungjawab mengurus rumah tangga. Tuan-tuan, inilah yang berlaku. Saya tak tahu pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam mana keadaan ini berlaku dan apa sebenarnya kesannya kepada pembinaan satu keluarga dan akhirnya pembinaan kita masyarakat orang Islam di Malaysia ini. Sila doktor. Terima kasih Datuk dan juga Ustazah. Saya pun terpesona mendengar hujah-hujah Ustazah tadi itu. Yang saya duduk tengok-tengok nota yang saya catat ni, Ustazah dah cover semua Datuk. Balik pada soalan Datuk tadi. Soal wanita berkerjaya. Sekarang ni kalau tengok, jawatan apa kerja? Isteri sahaja.
dia macam ada rasa rendah diri. Betul. Suami bila tanya isteri kerja di mana? Isteri saya tak kerja, duduk rumah saja. Konotasi itu dah memberikan satu pandangan yang negatif. Padahal isteri kalau nak bekerja ni sebenarnya untuk membantu suami. Macam Datuk kata tadilah, kalau setakat pendapatan 2,000 katakan, habis dengan jalan, anak terabai, pendidikan dalam keluarga kucak-kacir. Datuk, depan rumah saya ni ada tadika. Datuk dalam rumah saya kan. Saya lepas main subuh ni, berkicau-kicau dah. Isteri, suami, hantar anak, berkelek tu. Umur 5 bulan, 2 bulan. Ya Allah kata, kadang-kadang kesian. Jadi, kena jelas framework ni. Isteri bekerja untuk apa? Yang pertama, isteri bekerja ni untuk membantu suami kalau suami tidak mampu. Dan suami kena ingat ni, aku kahwin dengan wanita ni bukan kerana kerjaya dia. Dia bekerja, okey, boleh membantu. Tetapi bukan kerana kerjaya dia. Sebab itu Quran sebut, dalam Quran jelas. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd. Lelaki ni memimpin isteri wanita ni dengan kelebihan yang ada. Kelebihan tenaga, kelebihan akal, kelebihan kematangan. Memang orang lelaki sepatutnya mengambil tanggungjawab begitu. Jadi, Datuk, saya ingat soal persepsi ni, wanita kerjaya, wanita suri rumah. Kalau nak kira suri rumah, Datuk, dia masuk ofis pukul apa, Datuk? Pukul 5 pagi. Dia check out bila, Datuk? 11 malam. Kadang-kadang minta maaf, ada kenanya demand overtime pula, Datuk. Allah. Isteri, suami kadang-kadang pandang sebelah mata. Ya. Kalau wanita kerjaya, orang kerja ofis, masuk pukul 8, clock out pukul 5, selesai. Tapi kita sebab itu suami ni kena menghargai sumbang bakti isteri ni. Menjaga rumah tangga, menjaga makan pakai. Datuk, kalau nak ikut orang Arab, dia kata sebenarnya tanggungjawab jaga rumah semua ni, dia kena wajib sediakan pembantu rumah. Itu budaya, culture di Saudi Arabia. Kita ni bila kahwin semua letakkan pada isteri. Itu satu, Datuk, soal kerjaya. Ya. Jadi isteri ni kena jelaslah kalau dia bekerja itu untuk membantu suami. Tambah-tambah keadaan ekonomi yang sangat menekan sekarang. Yang kedua, dalam Islam, Datuk, dia ada istilah kufu. Nak kahwin ni kena kufu. Kufu ini setara. Keluarga dengan keluarga ini kena hampir-hampir setara. Jangan keluarga yang suami kaya yang teramat sangat. Keluarga isteri pula, keluarga isteri daripada orang miskin. Semacam menumpang dengan suami. Vice versa, vis-a-vis isteri orang kaya yang telajak, macam suami pula menumpang. Kadang-kadang itu hubungan kekeluargaan boleh jadi renggang. Termasuklah macam Ustazah kata tadi, dia anak emak. Memang ada kes berlaku. Saya dah tu masa mengajar di Johor. Nak balik kampung raya, jumpa di Kuantan, satu orang cikgu perempuan bawa anak. Saya tanya cikgu, mana suami? Dia kata suami saya balik ke Johor, saya nak balik ke Kelantan. Anak berapa orang? Anak 2 orang lah tu. Suami bawa seorang, isteri bawa seorang. Kes raya ni, macam Ustaz kata lah, kena ada give and take lah. Mak cakap lah, kadang-kadang orang perempuan ni, dia memang dia rapat dengan mak dia. Kadang-kadang gila raya ni, tahun ni raya rumah dia. Tahun depan, raya rumah dia. Tahun sekali lagi, barulah nak beraya rumah mak dia. Jadi suami ni pun, dia ada keluarga juga. Macam juga orang lelaki. Kadang-kadang yang saya suami, awak kena ikut saya. Kalau tahun ni beraya rumah, dia kadang-kadang dia tidak ada persefahaman, tak ada give and take. Itu sebenarnya selisih faham ni asam garam hidup. Kalau ambil sirah Nabi lah tu dah. Sirah Rasulullah. Peristiwa Al-Ifk yang berlaku pada Aisyah radhiyallahu anha, itu asam garam ujian kepada Rasulullah. Aisyah difitnahkan sampai Nabi tak tegur Aisyah sebulan sehingga turun wahyu beri teguran langsung kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, jangan sisihkan isterimu Aisyah itu.
Macam Sayyidina Umar, ini cerita yang masyhur. Ada sahabat nak pergi minta pandangan Sayyidina Umar. Umar kata, kamu nak minta nasihat aku pun, rumah tangga aku pun, kadang-kadang ada selisih faham juga. Jadi selisih faham ni asam garam, jangan sampai kita meleraikan ikatan tadi. Saya sebutkan kubur tadi, kadang-kadang yang boleh menyebabkan perceraian itu, bila kedudukan isteri lebih tinggi daripada suami, dan dia tak tahu nak letak duduk dia. Kalau dia pejabat, ketua pejabat. Katalah dia managing director. Ataupun macam saya kata adalah CEO. Bukan COD, cash on delivery. Itu dia pejabat, dia memang ketua pejabat. Tapi bila balik ke rumah, dia adalah isteri. Sebab itu kalau tak sekufuk tadi, ada kes-kes yang saya ketahui dan juga beri beberapa pandangan bila dia minta nasihat. Isterinya pensyarah kanan, kalau di universiti profesor, ini kes benar tu. Suaminya pemandu bas, dia tak kufuk. Jadi kadang-kadang bila dia tidak iramanya tidak serentak begitu, yang menyebabkan canggung, dan perkara ni kalau tidak ditangani dengan baik, dengan runding cara, dengan tafahum, dengan persefahaman, barangkali boleh menyebabkan antara faktor yang boleh menyebabkan kepada perceraian. Saya juga bersetuju yang Ustazah kata tadilah. Campur tangan keluarga ni kalau boleh elakkanlah. Datuk, sekarang ni dalam seminggu dua ni drama popular Datuk, petang-petang. Datuk tahu tak Datuk? 7 hari mencintaiku. Allah. Wataknya Kak Mak Leha. Mak Leha. Kemudian suaminya Khuzairi, isterinya Mia. Ini lakonan Mia ni, siapa nama yang perempuan tu, Allahumma salli alaihi wasallam. Saya lupa dah. Yang Khuzairi ni suami Mak Leha ni. Kemudian mak ni suruh tak suka pada menantu dan terang-terang nak suruh kahwin dengan pilihan hati dia pula, Nurul. Saya tadi dengar dari radio pun sambil drive pun cerita drama ini sebenarnya walaupun drama tapi dia sebenarnya mewakili realiti yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kata lain, campur tangan keluarga. Sebab itu kita ni lah kalau orang tua, anak-anak dah kahwin, kalau boleh anak-anak selesaikan sendiri, selesaikanlah. Jangan kita campur tangan mengikut apa yang dikendaki oleh ibu dan bapa dan bukan mengikut rentak pasangan anak dengan isterinya sendiri. Jadi itulah. Ya, Mak. Yalah, Ustazah pun sebut tadi tentang campur tangan. Tetapi dalam keadaan sekarang ni, saya sendirilah kan ada juga elemen campur tangan, tetapi but not excessive. Jangan excessive. Kalau kita campur tangan, benda-benda yang kecil pun kita pula yang ke depan dan kita menyebelah pihak, menyebelahi mana-mana pihak. Biasa tendensi isteri kita nak menyebelahi anaknya. Itu satu benda yang kadang-kadang mengerukkan lagi keadaan. Tuan-tuan, sebelum kita kita berehat sebentar ni, saya nak bagi peluang kepada dua-dua ni tuan-tuan Ustazah tadi kata suami dia buat kerja COD sekarang ni, daripada CEO jadi COD. Pergi rumah ke rumah, pergi pejabat ke pejabat untuk mengusung buku yang ditulis isterinya untuk tuan-tuan dan perempuan mencari jalan macam mana nak mengatasi masalah COVID-19. Pasal travel and tours agensinya, tuan-tuan dengan yang lain-lain juga agaknya tidak dapat beroperasi musim COVID-19 ni. Agaknya Ustazah dulu macam mana Ustazah boleh cerita sikit buku yang Ustazah tulis itu untuk para penonton kita. Mungkin para penonton ingin minat untuk melihat apa yang Ustazah tulis. Sila Ustazah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Saya bersyukur hikmah PKP bagi saya, apa yang saya conteng-conteng, type di handphone, di laptop, dapat saya terbitkan dalam musim PKP yang pertama tempoh hari. Itulah dia Angan-Angan ke Firdausi. Saya beri tajuk Angan-Angan ke Firdausi. Sikit lagi tak nampak Ustazah, tak nampak. Angkat Ustazah. Angan-Angan ke Firdausi. Okay. Baik, Angan-Angan ke Firdausi daripada kisah seorang wanita yang mangsa kren tombang 5 tahun lepas di Mekah
tanpa banyak kecederaan. Beliau cikgu, masih muda, meninggal dunia, nampak ciri husnul khatimah. Masya Allah, bila saya share di Facebook saya, ribuan orang like, semata-mata saya cemburu dengan syahidah itu nak jadi wanita solehah sepertinya. Yang minta macam ni Datuk adalah yang rambutnya belum bertutup, yang status Facebooknya na'udzubillah. Jadi ternyata ramai kita yang berangan-angan ke Firdausi, tapi untuk menjadikan kenyataannya, saya tulis dalam buku ini, ramai sekarang yang sudah membaca, mengatakan simple je Ustazah tulis tu. Tapi kenapa susah sangat kita nak buat? Hanya cerita tentang kita sebagai isteri, sebagai anak, sebagai jiran tetangga, apa yang dilakukan oleh almarhumah mangsa keren tumbang, saya pindahkan dalam buku ini dengan penyebaran yang lebih luas, tetapi susah kita nak buat kerana tidak ada agama. Hati kita ni balik kepada situ. Dan insya-Allah hari Isnin ini terbit satu buku hasil daripada PKP. Kami duduk dalam satu grup para asatizah, ustazah. Minggu awal PKP, Datuk dengar almarhumah Ustazah Syadia Abbas kembali ke rahmatullah. Sahabat kami duduk dalam satu grup. Jadi lepas kami reda dengan kesedihan berminggu-minggu, saya mencadangkan why not kita ustazah-ustazah tulis sikit pengalaman dakwah bersama kenangan bersama almarhumah. Terhasil 22 tulisan daripada para ustazah menjadi satu buku pengalaman dakwah dan kenangan bersama almarhumah. Hasil jualan kita buat kelangsungan dakwah almarhumah yang disambung oleh suaminya Ustaz Azman. Semoga Allah redha akan usaha ini. Bantu untuk dapatkannya, mohon hubungi 016 372 9048. 016 372 9048. Terima kasih Datuk. Alhamdulillah. Tuan-tuan, 016 372 9048. Saya dengar tuan-tuan dia punya sikit suntingannya itu. Tuan-tuan kena baca buku ni tuan-tuan ya. Dua-dua ni. Yang satu belum keluar lagi hari Ahad ni. Hari besok. Isnin insya-Allah. Hari Isnin besok hari Isnin. Okey tuan-tuan dan puan ya. Jadi boleh dapatkan tuan-tuan. Inilah bendanya tuan-tuan ya. Suntingan-suntingan yang seperti ini tuan-tuan dan puan insya-Allah. Saya rasa dalam COVID-19 ni Ustazah telah menggunakan seluruh opportunity, seluruh kesempatan yang ada, seluruh peluang yang ada. Nampak tuan-tuan, 2 buku boleh terhasil. Kita sembang lebih ni apa yang terhasil? Yang terhasil memfitnah orang. Yang terhasil kita mengadu domba. Yang terhasil kepada kita cari cacat celah orang. Sembunyikan kecelaan kita. Tuan-tuan dan puan insya-Allah. Saya harap ini. Kita nak pindah kepada Dr. Yusof. Dr. Yusof menghasilkan satu buku tuan-tuan. Ini buku saya rasa antara buku yang terdepan daripada hasilannya. Kita dengar daripada Dr. Yusof. Sila Dr. Terima kasih Datuk. Alhamdulillah PKP macam Ustazah jugalah. 2 bulan berkurung di rumah. Macam dalam siri lepas Datuk, saya telah menghasilkan buku terbaru saya yang lebih santai-santai. Selaku syarah Profesor di Universiti, lalu buku akademik, ilmiah dengan nota kaki untuk ISI, Scopus dan sebagainya. Tapi buku ini lebih santai. Iaitulah saya berkongsi pengalaman saya sepanjang hidup lebih 60 tahun ini. Alhamdulillah Datuk, dengan kesempatan Allah Ta'ala beri pada saya merantau hampir 2/3 dunia. Sebab itu saya namakan buku saya ini Travelog Ilmu dari Timur ke Barat. Dalam buku ini Alhamdulillah Datuk dah siap cetak dah ada dalam pasaran. Tadi pun saya di masjid dah diambil dalam 20 buah oleh pihak masjid. Satu masjid ambil dalam 50 buah. Dia pakai borong Datuk. Alhamdulillah. Untuk saya akan gunakan untuk pengajian saya di masjid-masjid berkenaan. Dan insya-Allah buku ini akan dilancarkan lusa, pelancarannya oleh sahabat karib saya Profesor Datuk Dr. Wan Sarian. Sekarang ini sebagai pengurusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka.
rakan-rakan seangkatan sama-sama di UKM Jazah pertama dulu, sama-sama berkhidmat di UIA. InsyaAllah pelancaran ini dibuat ringkas sajalah. Saya pun jemput Datuk, insyaAllah Datuk jemput datang sekali. Dan saya kongsi sedikitlah, travelog ini walaupun berbicara tentang travelog pengembaraan, tetapi esensnya ialah tentang sahwatul Islam, kebangkitan Islam. Di Sudan saya berbicara tentang pertemuan antara Dr. Hasan Turabi dengan Ja'far Numairi yang mulanya nak laksanakan Islam di Sudan, tapi kerana rebutan kuasa sehingga akhirnya Islam yang diwar-warkan di Sudan tak jadi. Yang timbul sekarang di Sudan ialah perang Darfur. Dapur untuk Darfur yang kita dengar itu kan. Macam juga pengalaman saya pergi ke Amerika. Saya Datuk alhamdulillah sebulan ke seluruh 2/3 Amerika, daripada San Francisco-nya, daripada Los Angeles, DC, New York, South Carolina, berjalan termasuk Utah. Saya kongsi pengalaman kita berada di sana, terutama dengan kebangkitan Islam, the conversion of Islam among Black American kepada Islam, terutamanya yang dipelopori oleh satu orang Black American yang bernama Allahumma salli ala sayyidina Malik Shabazz, nama Islam dia, ataupun ada filem dia tentang Malcolm X. Malah saya juga bercerita kongsi ke Turki yang terbaru, ke Eropah tentang kebangkitan Islam, termasuklah menghairankan itu. Saya ingat London semua orang tahu Regent Mosque, tapi bila kita pergi ke Paris ada Grand Mosque Paris. Pergi ke Amsterdam ada 14 buah masjid. Pergi ke Jerman, satu masjid yang kami solat di Cologne, Jerman. Orang Islam yang paling ramai di Jerman, dan masjidnya dibina dengan dana 100 juta. Yang sangat kita kagumi ialah dana ini disumbangkan terus oleh kerajaan Turki di bawah pimpinan Erdogan sekarang yang coba untuk menyebarluaskan Islam. Bukan saja dalam negara Turki, tambah-tambah yang terbaru ini apabila beliau ada keberanian untuk menukarkan Hagia Sophia yang diwarisi oleh agama Kristian. Allah pergi Hagia Sophia pun masih ada lambang salib di tengah, ada Allah Muhammad. Kita digegarkan baru-baru ini dengan berita keberanian Erdogan untuk mengubah dan menukar status Hagia Sophia itu kepada masjid. Alhamdulillah azan dikumandangkan. Jadi dalam buku ini banyak lagi lah Indonesia, Pak Nasir dengan DDEE-nya, Dewan Dakwah Islamiah Indonesia-nya, dengan ISMI Indonesia, termasuklah ujian Allah sedikit, bala tsunami yang diturunkan di Aceh. Jadi alhamdulillah Datuk, buku ini dapat diselesaikan, telah pun dicetak di pasaran. InsyaAllah bolehlah kalau penonton yang mengikuti siaran ini nak dapatkan buku ini daripada pesanan daripada anak buah saya pun, dengan menghubungi telefon 019 394 2211. Saya ulang balik. Alhamdulillah. 019 394 2211. Terima kasih tu. Ya, tuan-tuan, 019 394 2211. Satu aliran tuan-tuan perjalanan untuk memaparkan kebangkitan Islam dalam period yang terakhir tuan-tuan. Kita nak bandingkan macam mana masa Jamaluddin Afghani misalnya, masa mana Muhammad Abduh misalnya, dengan apa yang dicatatkan oleh Dr. Yusof itu, tuan-tuan, bolehlah kita buat perbandingan dengan Hasanul Banna, Said Qutubnya dan sebagainya. Apa yang berlaku sekarang, tuan-tuan, tinggalan itu, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan buku-buku itu. Tuan-tuan, umpan dan mati sekalian, saya Ustazah ni baru pertama kali muncul. Ustazah, saya mewakili Yayasan Sabha, bekerjasama dengan Perbadanan Wakaf Selangor, anak syarikat Majlis Agama Islam Selangor, akan membangunkan satu kompleks namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah berharga 12 juta ringgit. Tempatnya di Batu 15 Sungai Semungkis, Ulu Langat. Sekarang ni dalam proses
Tanahnya sudah diratakan, longkang-longkang sudah dibina, rumput-rumput sudah ditanam, hingga menunggukan saja struktur binaan itu. Struktur binaan itu akan bermula mungkin tahun hadapan, bila kutipan mencecah kepada 4 juta, 1/3 daripada 12 juta, bolehlah kita mulakan. Apa gunanya Anjung Husnul Khatimah? Gunanya ialah kita memberikan program pendidikan hujung usia untuk mati dalam Husnul Khatimah. Ada 5 modul. Modul 1, modul 2, 3 dan 4 dan 5. Tiap-tiap modul 3 hari 2 malam. Habis balik orang lain datang. Habis balik orang lain datang. Habis balik orang lain datang. Each single individual umur 40 tahun ke atas, sama ada suami isteri atau tidak suami isteri, mengikuti program ini tetap 1 modul dan dihabiskan 5 modul ini dalam masa 2 tahun. Carilah masa yang sesuai. Datanglah di situ 3 hari 2 malam. Dengan persiapannya 3 star hotel. Makanannya 3 star hotel, kediamannya 3 star hotel, layanannya 3 star hotel, kebersihannya 3 star hotel, penyelenggaraannya modern dan profesional. Jadi ini tuan-tuan dan puan kepada yang miskin Ustazah, free of charge. Miskin free of charge. Dan kepada orang macam Ustazah yang dah ada COD semua ni tuan-tuan kita tak tentukan berapa nak dibayar. Tapi nanti di tiap-tiap pintu nanti ada tabung-tabung besar di situ. Nilailah. Kalau satu hari makan 4 kali, duduk 3 star hotel, nilai sajalah. Kalau 3 hari 2 malam tu nilainya RM10, jatuhkanlah RM10. Kalau nilainya RM300, jatuhkanlah RM300. Tapi tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, tuan-tuan dalam komplek itu ada masjid. Masjidnya boleh memuatkan 700 ke 1000 orang. Dan masjid ini akan berfungsi hari-hari. Pukul 4 pagi, masjid ini sudah terang, tuan-tuan. Dengan qiyamul lailnya, dengan munajatnya, solat tahajudnya, solat taubatnya, solat hajatnya, dengan berbagai-bagai, tuan-tuan, berbagai-bagai amalan, zikir-zikirnya. Semata-mata nak buka pintu hati insan, supaya mereka mati bertemu dengan Allah dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Inilah yang sedang kita usahakan, tuan-tuan. Apa pun saya tulis 3 buku. Kalau tuan-tuan tengok kat ujung tu ada 3 buku kat situ, tuan-tuan 3 buku saja dia saya nak tunjukkan, tuan-tuan pun dah tunjuk, saya pun nak tunjuk buku yang saya tulis. Ini tuan-tuan ini buku yang saya tulis. Tuan-tuan ini buku ni. Nama buku ni tuan-tuan dan puan, Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Saya nak jadikan anak kita anak yang saleh, anak yang salehah. Anak yang tak sembahyang tak boleh mengkhidmati mak bapak mereka. Anak yang tak jaga sembahyang tak boleh mengkhidmati mak bapak mereka. Anak yang tidak meletakkan dirinya di masjid tidak boleh mengkhidmati mak bapak mereka. Anak yang tidak pernah duduk majlis ilmu di masjid di mana-mana pun tidak boleh mengkhidmati mak bapak mereka. Buku ini sehingga ke peringkat anak-anak itu mengkhidmati mak bapak waktu sihat, waktu sakit, waktu nazak, waktu terbujur menjadi jenazah. Memandikan anak-anak, mengkafankan anak-anak, mengimamkan solat pun anak-anak yang mengimamkan, tuan-tuan. Membaringkan di liang lahat pun anak-anak. Mentalkinkan, mendoakan anak-anak. Dan menjaga harta dan wang-wang yang ditinggalkan anak-anak yang saleh, yang salihah ini. Supaya tidak ada satu sen pun daripada harta yang tinggalkan ini dibelanjakan bertentangan dengan kehendak syarak. Jadi tuan-tuan, inilah di bukunya. Tuan-tuan, buku yang kedua tuan-tuan yang saya tulis buku ni, tajuk dia Husnul Khatimah. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim ni. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Tuan-tuan, saya tulis buku ni untuk persediaan. Sebab kita tengok, tuan-tuan, Allah, ada orang sembahyang pun umur 70 tahun tak boleh sembahyang lagi, tuan-tuan. 70 tahun tak boleh baca Quran lagi, tuan-tuan dan puan. Macam mana nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Inilah dia buku yang dapat memberi sedikit pedoman, tuan-tuan dan puan. Iras-iras pedoman untuk mati dalam husnul khatimah. Dan satu buku ini baru dalam buku ni 2 bulan, tuan-tuan. Buku ni 2 bulan yang saya hasilkan, tuan-tuan. Nama buku ni, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Ustazah, isteriku bukan ahli syurga. Isteriku bukan bidadari syurga, tetapi isteriku ketua bidadari syurga. Masya Allah, tuan-tuan. Saya ingat kalau dapat dibaca buku ni, baru ada satu motivasi khas. Setiap orang, tuan, peluangnya besar, sangat besar.
dengan suami bersama, dengan anak bersama, dengan jiran bersama, semuanya boleh menjadi ketua bidadari syurga. InsyaAllah. Inilah tuan-tuan perempuan yang dihasilkan. Dan jangan lupa tuan-tuan, tadi buku daripada Dr. Yusof, saya rasa buku tu panas lagi doktor kan Panas lagi buku doktor ni kan. Dah berapa hari dah di pasaran ni? Buku Dr. Yusof. Baru 4 hari. 4 hari. Yang ustazah ni tuan-tuan, lagi hari Senin, hari Selasa ni ada satu buku lagi. Itu buku lagi lah tuan-tuan Tuan-tuan dengar cerita yang macam mana aksiden berlaku kepada ustazah itu. Dan macam mana jenazahnya tuan-tuan yang digambarkan. Masya Allah. Saya ni yang susah nak menangis. Tapi bila saya tengok tu saya nangis lah tuan-tuan kan Dan bukan saya menangis itu, saya nangiskan usahanya. Saya nangiskan dakwahnya. Dalam usia yang begitu muda tuan-tuan dan puan. Allah ambil nyawa dia tuan-tuan dan puan Jadi Allah sangat sayang pada dia tuan-tuan dan puan. Atas kesayangan itulah agaknya ustazah dengan 22 lagi penulis tuan-tuan menulis sebagai satu kata orang memory yang tak dapat dilupakan di dunia dan di akhirat nanti tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan jadi kita tamatkan di sini tuan-tuan dan puan insya-Allah kepada doktor, kepada ustazah. Kita sambung nanti ustazah. Kita mintakan doakan ustazah lapang, saya lapang, doktor lapang, saya lapang insya-Allah. Mudah-mudahan banyak lagi buku yang kita hasilkan COVID-19 ni nampaknya tuan-tuan dah ada pula kluster-kluster baru tuan-tuan. Perlis dah ada kluster baru, Kedah dah lepas satu surau di Shah Alam ditutup serta-merta hari ini tuan-tuan dan puan atas kaitan dengan kluster tersebut tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah mari kita jaga tuan-tuan, pakailah face mask tuan-tuan ikutlah social distancing dan sebagainya, ikutlah arahan-arahan. Tuan-tuan jaga diri tuan-tuan, tuan-tuan jaga masyarakat, jaga umat, akhirnya jaga negara tuan-tuan. Inilah yang perlu kita lakukan. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan akhirnya kita merasakan tuan-tuan teman-teman di Lubnan, teman-teman di Beirut yang kita tak lupalah kepada mereka tuan-tuan. Terutamanya kepada teman-teman yang sealiran La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan kita. Dengan satu bencana tuan-tuan. Sekarang ni pun dekat-dekat 1000, dekat 100. Tadi yang saya tengok 157 orang yang sudah menjadi mangsa dan dekat-dekat 6,000 yang cedera hingga hospital tak dapat menampung, tabung darah tak ada lagi darah. Terpaksa keluar daripada Beirut untuk mendapatkan rawatan tuan-tuan Dan dia punya gempa dia tuan-tuan bunyinya didengar dalam 250 km ke Pulau Cyprus namanya tuan-tuan dan puan Tuan-tuan cuba bayangkan apa yang berlaku kepada ammonium nitrate. Inilah kehebatan yang boleh buat eksplosif, yang boleh jadi baja dan tuan-tuan dan puan dan meletup di tengah-tengah bandaraya Beirut. Kita ucapkan selamat, mudah-mudahan Allah menjaga mereka, memberikan kesabaran kepada mereka dan doa daripada kita untuk disampaikan kesejahteraan mereka insya-Allah. Cukup setakat itu. Terima kasih lagi ustazah, terima kasih lagi doktor. Kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.